Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Ipoh Timur. 13 minit. Terima kasih Dato' Timbalan Speaker untuk membenarkan saya menyertai dalam perbahasan Titah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dato' Timbalan Speaker, suatu aspek yang diberikan penekanan yang serius dalam Titah Tuanku adalah berkenaan dengan isu rasuah. Tuanku telah bertitah bahawa Tuanku memandang serius tentang isu rasuah yang telah berlaku. Dan Tuanku telah pun juga bertitah bahawa dasar dan inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional telah diberikan pengiktirafan dan keyakinan oleh Tuanku. Yang mana bagi saya, ia adalah amat jelas suatu pengiktirafan kepada Kerajaan Pakatan Harapan yang telah memerintah selama 22 bulan dan yang telah memulakan segala usaha-usaha pembasmian rasuah di negara ini. Dato' Timbalan yang di-Pertua, apabila kita berbincang berkenaan dengan isu rasuah, masalah rasuah di negara kita, baru-baru ini indeks persepsi rasuah atau dikenali sebagai dengan izin Corruption Perception Index tahun 2021 telah membawa satu amaran yang keras kepada negara kita. Pada tahun 2021, kedudukan kita telah jatuh ke suatu kedudukan 62, iaitu lebih teruk daripada jika berbanding dengan tahun 2018 apabila pada masa itu isu 1MDB sedang berlanda dan yang mana pada ketika itu adalah dianggap sebagai zaman yang paling serius yang mana isu rasuah sedang berleluasa. Tahun 2018 kedudukan 61. Tahun ini kedudukan 62, lagi teruk, lebih teruk daripada apa yang berlaku pada tahun 2018. Skor kita juga jatuh daripada 51% kepada 48%. Dan buat kali pertama sejak tahun 2012, Malaysia dikelompok dalam suatu kelompok 2/3 negara dengan skor di bawah 50% daripada suatu jumlah skor 100%. Only 48 marks out of the full 100 marks. Dan ini menjadikan Malaysia salah sebuah negara yang dikelompok dalam 2/3 negara di bawah skor 50. Kita berbanding di bawah zaman pemerintahan Pakatan Harapan. Bagi tahun pertama, tahun 2019, kedudukan skor bagi Malaysia adalah pada 53. Dan pada tahun 2019, kedudukan kita telah pun melonjak 10 tingkat, 10 kedudukan. Daripada 61 pada tahun 2018 sehingga 51 pada tahun 2019. Dan apa yang berlaku pada tahun 2020 apabila langkah Sheraton dilaksanakan dan terdapat pertukaran kerajaan, sekali lagi kedudukan Malaysia jatuh. Masa Pakatan Harapan kedudukan 51, masa Perikatan Nasional 57. Dan masa sekarang kita tidak tahu kerajaan BN ke PN sekarang jatuh kepada 62. Jelas Dato' Timbalan yang di-Pertua adalah amat sedih kerana pada hari ini kita telah kembali kepada zaman 1MDB yang mana Malaysia telah pun diklasifikasikan sebagai sebuah negara kleptokrat yang dipimpin oleh segolongan pimpinan, oleh seorang pemimpin yang dinamakan sebagai Malaysian Officer 1. Dan walau bagaimanapun saya tidak nampak kerajaan sekarang adalah serius dalam memandang keputusan ataupun kedudukan indeks persepsi rasuah kita. Hari semalam, Yang Amat Berhormat 2 hari yang lepas pada 1 hari bulan 3, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau menjawab
jawapan soalan daripada Ketua Pembangkang dan juga bersama-sama dengan soalan-soalan daripada ahli-ahli parlimen yang lain termasuk saya. Nampaknya kerajaan tidak begitu serius berkenaan dengan indeks persepsi rasuah. Apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan? Beliau menyatakan bahawa walau bagaimanapun pengukuran CPI dilaksanakan berdasarkan persepsi melalui kajian oleh institusi-institusi antarabangsa. Dan antara perkara yang mempengaruhi skor dan kedudukan negara dalam CPI adalah soalan berbeza yang digunakan antara mereka. Dan walau bagaimanapun, kita harus ingat, walau bagaimanapun, kerajaan melalui GIACC telah mengadakan beberapa sesi lipat urus dengan pihak-pihak kepentingan agar laporan CPI tersebut lebih adil dan memberikan gambaran yang sebenar. Nampaknya kerajaan menganggap bahawa indeks persepsi rasuah yang baru diumumkan itu tidak adil dan tidak memberikan satu persepsi yang sebenar. Tetapi apabila kita duduk dalam Dewan yang mulia ini, semalam kita dengar perbahasan daripada Yang Berhormat Pekan yang terus terang berbohong dalam Dewan ini yang menyatakan bahawa tidak ada satu sen pun wang rakyat digunakan untuk pembayaran wang prinsipal hutang 1MDB. Bagaimanakah negara kita boleh progres? Bagaimanakah kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat Pekan ini boleh menunjukkan keyakinan ataupun tekad kerajaan untuk membasmi rasuah? Hari ini kita nampak Menteri Kewangan telah pun menyangkal kenyataan daripada Yang Berhormat Pekan. Bekas Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat dari PAGO, juga telah menyarankan supaya Yang Berhormat Pekan dirujuk kepada Privilege Committee. Seruan yang sama telah diberikan oleh Yang Berhormat dari Taman Sarah, dari Pakatan Harapan di Blok Bempangkang, supaya Yang Berhormat Pekan dirujuk kepada Privilege Committee. Dan sama ada kerajaan akan berbuat demikian demi untuk menjaga martabat parlimen ini, itu kita akan nampak dan kita akan evaluate dalam beberapa hari yang akan datang. Datuk Timbalan yang betul. Kita tidak serius dalam isu menangani masalah rasuah. Kita ada nampak isu Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, yang mana isu pemegangan saham oleh beliau sampai hari ini rakyat tidak diberitahu apa keadaan sebenar dan apakah yang terjadi ke atas isu pemegangan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Semalam Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab bahawa kes ini telah pun selesai di antara Security Commission dengan Tan Sri Azam Baki. When I read the news, I was thinking, what is happening? Dengan izin, apabila saya membaca, saya tertanya saya sendiri, apa yang berlaku? Apa yang telah pun selesai? Saya tak nampak isu ini telah pun selesai. Tetapi apa yang saya nampak adalah apabila Tan Sri Azam Baki beliau disiasat, the next 2 days dengan izin 2 hari lagi, Security Commission telah pun disiasat oleh MSCC. Ini bukan penyalahan, sekiranya ini bukan penyalahgunaan kuasa, apa yang kita boleh rujuk tindakan-tindakan sebegini. Datuk Timbalan betul. Selepas tersakan demi tersakan, kita nampak pada bulan Januari, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen untuk agensi-agensi kerajaan telah mahu memanggil prosiding dan memanggil Tan Sri Azam Baki untuk datang ke Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen dan memberikan keterangan beliau. Tetapi apa yang berlaku adalah saksi tidak mahu datang. Tan Sri Azam Baki dia bagi beberapa 3 alasan menyatakan bahawa nombor 1, dia ada satu kes di mahkamah, kes defamation di mahkamah. Nombor 2, panggilan itu tidak ikut prosedur. Dan nombor 3, dengan alasan-alasan yang sebagainya. Dan apa yang berlaku, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen telah pun membuat keputusan, nampaknya ada pantahan daripada Tan Sri Azam Baki, so saya tidak panggil lah. What is happening to our parliamentary reforms and the parliamentary system? Apa yang berlaku terhadap pembaharuan parlimen kita? Kita menubuhkan suatu Jawatan Kuasa Pilihan Khas untuk menyiasat perkara-perkara yang berkaitan, tetapi pada masa yang sama, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas tersebut bersikap lemah dan juga speaker sendiri bersikap lemah dan tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas saksi yang
enggan untuk hadir ke prosiding. Sekiranya ini membuka kepada satu presiden, sekiranya ini membuka kepada satu presiden apa yang akan terjadi dengan saksi-saksi yang akan dipanggil oleh PAC pada masa depan, oleh jawatan kuasa pilihan yang lain pada masa depan. Saya nak bangkitkan di sini satu timbalan di Pertua. Bagi PAC, saya dilantik sebagai pengurusi PAC sejak 1,5 tahun yang lepas. Sepanjang masa ini, PAC memang sebelum ini ada berlakunya yang mana Ketua Pengarah Kesihatan kata pada bulan Ogos yang lepas, kata sekarang Parlimen ada COVID, tidak boleh adakan apa-apa proceeding, termasuk untuk menghadiri proceeding PAC. Beliau kata beliau cadangkan supaya proceeding PAC ditangguhkan. Saya kata tidak. I say a straight no to him. And at the end of the day, when everyone were forced not to be in Parliament, we PAC managed to have the proceeding done. And we caught the then Menteri Kesihatan and we caught the then DG of Kesihatan. Itulah yang kita patut buat apabila ahli-ahli Parlimen ataupun speaker kata kita nak satu pembaharuan Parlimen. Kuasa ataupun mandat yang diberikan oleh Parlimen itu haruslah dilaksanakan dengan teguh, dengan sikap yang sepatutnya. Dan bukan dengan satu sikap yang lemah. 2 hari lepas saya dengar speaker ada kata, saya pun tidak bersetuju dengan tindakan Tan Sri Azam Baki, tetapi what are the actions being taken? Dan di sini saya menyeru supaya pihak kerajaan dalam isu Tan Sri Azam Baki ini menubuhkan satu jawatan kuasa siasatan khas yang didubuhkan oleh Kabinet untuk menyiasat perkara ini dan untuk membentangkan satu laporan kepada Parlimen. Satu timbalan yang dibetul. Dalam MOU yang telah pun ditandatangani, kita selalu kata kita akan melaksanakan pembaharuan institusi Parlimen dan untuk mengembalikan status Parlimen supaya ia adalah independen dengan izin dan bebas daripada kekangan eksekutif. Saya nak tanya beberapa soalan di sini. Nombor 1, bilakah proceeding PAC dan juga jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang lain boleh dibenarkan untuk disiarkan secara langsung atas talian? Ini amat penting, satu timbalan yang dibetul. Kerana jawatan kuasa pilihan khas Parlimen dan PAC kita bekerja keras. Kita memanggil segala saksi. Menteri, Ketua Setiausaha, Ketua Jabatan kita semua panggil. Dan kesemua ini haruslah dilaksanakan secara lebih transparan, lebih telus dan lebih cekap dengan adanya suatu siaran langsung di atas talian. Kenapa sampai sekarang tidak buat? Saya difahamkan bahawa memang sebelum ini dalam ada usaha untuk supaya live telecast ini dilaksanakan, tetapi apa yang telah menjadi penghalangnya, saya memohon supaya pihak kerajaan boleh memberikan satu jawapan. Last sekali dengan izin, satu timbalan dibetul. Sila rumuskan. Bagi jawatan kuasa PAC dan juga jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, dia ada warrant berjawatan tetap atau kontrak untuk staf sokongan dalam seksyen jawatan kuasa pilihan dan sekretariat PAC yang ada berstatus MyStep. Sedangkan mereka sudah dilatih untuk mengendalikan lebih 100 mesyuarat. Bukan sahaja untuk PAC, tetapi untuk jawatan kuasa pilihan lain. Dan saya hendak bertanya, kenapa sampai sekarang tidak ada usaha pembaharuan terhadap memberikan pengiktirafan kepada staf-staf sokongan ini. Dan poin yang terakhir yang saya nak bangkitkan adalah berkenaan dengan pemeliharaan Bukit Kapur di sekitar Lembah Gintah. Saya nak bertanya kepada kerajaan, apakah usaha kerajaan yang akan diambil untuk memelihara Bukit Batu Kapur di sekitar Ipoh yang merupakan warisan semula jadi yang penting dan unik, serta tindakan yang diambil terhadap pengawalan kuari Batu Kapur. Dan hari ini kita menghadapi dengan masalah perubahan iklim. Sekarang ribut telah tidak kira musim dan tornado telah pun berlaku di Kampung Tawas, di Ipoh. Banjir kilat juga sering berlaku di kawasan Ipoh. Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat
dalam menghadapi masalah-masalah sebegini. Dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Timbalan Yang Dipertua yang mengizinkan saya untuk berbahas pada petang ini, dan sekian daripada saya berbahasan dari Ipoh Timur. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Ipoh Timur.